Jadi sekarang pukul 12.12. Kita ada 15 minit untuk sesi soal jawab. Saya buka. Ada mana-mana peserta soal jawab, saya bagi mic ke sana. Ada? Saya ingin menyentuh soal artikel 8 yang disentuh oleh Dr. Mujahid tentang kesamarataan tadi yang terkandung dalamnya 6 perkara, dan saya percaya setiap daripada kita mungkin ada kerisauan jika ditegaskan kesamarataan dalam mana-mana elemen itu. Sebagai contoh dalam soal kaum, mungkin kerisauannya dari soal status quo, keistimewaan orang Melayu dan sebagainya. Cuma fokus saya berkenaan dengan sexual orientation tadi yang termasuk di bawah gender. Mungkin kerisauan yang ada bukannya soal kita nak discriminate mereka daripada bekerja ataupun tidak, atau nak pukul mereka tanpa ada sebab. Cuma kemungkinan kerisauan yang boleh saya fikirkan adalah kemungkinan jika diberikan kebebasan yang luas kepada mereka ini, mereka menganggap mereka punya kebebasan untuk berkelakuan sumbang di publik. Sebagaimana kita lihat di negara barat, ya, saya hormati mereka, sangat menghormati kebebasan untuk mempraktis apa yang mereka percaya dari segi sexual orientation dan sebagainya. Cuma ia juga menyebabkan kelakuan sumbang, mana kita tengok pasangan yang kadang-kadang bukannya LGBT pun, yang sexual orientation yang normal, mereka boleh bercumbu-cumbuan, transsexual, bercumbu-cumbuan secara bebas di publik. Mungkin itu kerisauan yang mungkin kita perlu clarifykan. Adakah benda ini boleh kita selesaikan dengan perundangan ataupun pendekatan lain diperlukan? Sebagaimana doktor katakan, kita sangat holistik dengan pendekatan kita. Terima kasih. Soalan saya kepada Dr. Faruk. Baik, asas pada saya tengok dalam perbincangan ini, saya lihat walaupun Dr. Mujahid sebut tadi mengenai hak kebebasan bersuara itu perlu dijamin, tetapi saya rasa itu macam di dalam konteks yang masih kecil lagi. Sebab di dalam atas harmoni ni, saya rasa dia lebih kepada dasar lagi, kepada apa basic kepada hak kebebasan bersuara tu. Kalau kita sebut kat sensitif lah, seperti kalau liberalism sebagai contoh. Dalam falsafah liberal, ia membicarakan banyak cabang-cabang mengenai hak kebebasan. Salah satunya adalah kebebasan bersuara. Jadi kita hanya mengambil substance satu cabang sahaja. Jadi seolah-olah ia tidak dapat dikembangkan lagi dari segi soal morality kita berinteraksi sebagai contoh. Dan saya lebih tumpu mengenai bidang multi-religion, mengenai perbandingan agama sebagainya. Jadi saya lihat kalau isu hanya kita mengangkat isu kebebasan bersuara saja, ia tidak sekadar berjamin dalam soal kefahaman. Soal kita nak tolong dan sebagainya, banyak-banyak perkara lagi kita berbincang. Jadi, adakah dasar kepada atas hak yang kita bincang ni, atas harmoni ni, adakah ia berfalsafahkah kepada liberalism? Itu soalannya. Baik, mengenai sambungan kepada saudara adik tadi, mengenai LGBT, saya ada perbincangan sendirilah. Saya ada buat artikel mengenai LGBT ni. Jadi, secara peribadi, saya hanya mengenalkan dua LGBT ni. Satu kepada orang berpenyakit, kedua golongan berjenayah. Sebab kita nak lihat dari segi trends, maksud saya banyak kes berjumpa dengan maknyah ni, pondan ni. Tapi tidak perlu saya jual belilah. Cuba kita dialog lah, kita jumpa. Banyak kes saya ketemu gay ataupun istilah PLU. PLU ni gay lah. Dan golongan transgender ni, dia masalah penyakit seperti golongan yang ada masalah adrenal hormon tu, itu tak masalah lah. Tetapi golongan trans, dia buat trans, dia macam seolah tak apa, kita bila tengok ada sahabat dia tu jenis gay, pada hakikat dia tidak gay. Tetapi dia rasa nak cuba-cuba. Bila cuba-cuba dia ketagih. Dan menyebabkan itu menjadi trans. Ada juga golongan trans ini kita tidak melihat kepada hak dia nak totally 100% kita nak bagi hak tu. Saya rasa dia perlu
diperhalusi lagi benda-benda seperti ini. Jadi saya minta pandangan Dr. Mujahid mengenai isu ini. Wallahualam. Ya, soalan saya, pada akta yang baru akan diperkenalkan ni, apakah kemungkinan halangan terbesar yang mungkin menyebabkan akta ini ditolak, dan jikanya ditolak, apakah penyelesaian selepas ni? Terima kasih. Yeah, I think saya answer briefly walaupun soalan pertama tak ditujukan pada saya, tapi I think I'll just answer briefly about Article 8, because you mentioned about Article 8. Actually, Article 8 lays down the ideal of equality, and dia katakan bahawa dalam Article 8 tu all persons are equal before the law and entitled to the equal protection of the law. And it is not absolute as it allows law ni, walaupun ni, tapi tidak absolute as dia ada diversion, diversion from the basic principle. So apa yang saya nak kata di sini adalah foundationnya adalah laws of equality. Maksudnya semua sama ada yang Muslim atau bukan Muslim tertakluk kepada laws of equality ni. Ini adalah salah satu argument kenapa hudud tidak boleh dilaksanakan hanya kepada Muslim. Seperti mana yang seperti mana yang setengah golongan dalam PAS yang cuba mempromosikan. Dia kata non-Muslim tak payah risau sebab kita nak dikenakan kepada golongan Muslim sahaja. So based on this Article 8, perkara itu tidak boleh berlaku. Because it's against Article 8. Faham tak? Maksudnya, apabila kita mengatakan bahawa undang-undang jenayah hudud contohnya hanya dikenakan pada golongan Muslim yang beragama Islam dan bukan kepada mereka yang non-Muslim, di sana dia bercanggah dengan perlembagaan, dengan Article 8 itu sendiri. This is main contention yang perlu difikirkan oleh ramai orang. Sebab itu dan bila kita argue macam ni, last kali they reverted back, kita kenakan pada semua orang, semua yang Muslim dan bukan Muslim, kan? Ada setengah golongan berfikiran macam tu. Jadi this is perkara-perkara asas yang kita kena faham. Dan tapi kita kena ingat Reid Commission yang telah membincangkan tentang kita punya perlembagaan Constitution mengatakan bahawa in an independent Malaya, all nationals should be accorded equal rights, privileges and opportunities, and there must not be discrimination on grounds of race or and creed. Right? So, tetapi advantages yang diberi kepada golongan Bumiputera, kita perlu ingat pada masa itu adalah kerana the economic discrepancies antara golongan Bumiputera dan non-Bumis. And it was supposed hanya sebagai a stopgap measure, to aid the economically disadvantaged Malays. Dengan erti kata, it is not perpetual. Dia bukan sampai hari kiamat, sampai bila-bila Bumiputera mesti mendapat 15% diskaun bila beli rumah dan sebagainya. This is a stopgap measure sehingga kita dapat merubah situasi itu. Of course mungkin saya tak tahu adakah akan berubah atau tak, sebab Dr. Mahathir semalam kata dia tidak berjaya untuk merubah pemikiran dan sikap orang Melayu. So I don't know, but saya cuma nak bagi tahu tentang hal artikel 8 tu, dan saya rasa yang lain tu lebih kepada Dr. Mujahid untuk jawab lah. Baik. Okey, terima kasih kepada peserta yang memberi pandangan. Pertama, ada beberapa isu sini. Pertama ialah LGBT secara khusus, serta kebimbangan yang disuarakan. Kemudian banyak tentang kebebasan itu menjurus kepada soal LGBT yang merupakan kebimbangan lah. Biar saya ulang balik. Biar saya ulang balik supaya benda ini jelas. Pertama,
hak kebebasan bersuara. Itu isu dia. Fine line dia, garis nipis dia yang perlu diperincikan tadi dengan dengan bersifat berhati-hati itu ialah sejauh manakah kebebasan bersuara itu ataupun perbuatan-perbuatan tertentu menghalang kebebasan bersuara. Itu maksud saya tadi. Kebebasan bersuara itu bermakna juga kebebasan dia untuk menyatakan pandangan dia terhadap amalan dia dan sebagainya. Dan tidak saya sebut di sini tadi bahawa pada awal lagi saya menyatakan saya tidak pernah dan saya doakan tidak akan menyokong perbuatan LGBT kerana saya jelas perkara itu. Saya dah sebut tadi, isu kenapa kita LGBT kita tentang? Kerana fitrah. Benda dia bertentangan dengan fitrah. Dan Islam menentang apa perbuatan yang melanggar fitrah. Kerana Islam itu artinya fitrah. Tetapi isu yang kita timbulkan kerana berlaku. Sebab real. Real yang berlaku apabila seseorang itu mempunyai orientasi yang berbeza, kita takut hak dia untuk bersuara, hak dia untuk mendapat kehidupan, hak dia untuk dilindungi daripada dicederakan, ya, tidak ada. Kerana semata-mata atas sebab dia begitu. Ya? Itu concern saya. Bukan concern saya buka floodgate untuk dia nak buat apa dia suka. Itu premis yang berbeza pemikiran itu. Ya? Nah, kalau kita buka floodgate kepada mereka, lebih baik saya menyatakan bahawa LGBT perlu diiktiraf. Itu lebih tepat dikatakan membuka pintu neraka contohnya. Itu lebih tepat. Dia kata saya memberi hak kepada, tapi saya hanya bercakap dalam konteks kebebasan bersuara, dalam konteks hak dia untuk mendapat kehidupan, hak dia untuk mendapat pelindungan. Itu saja. Dan hak dia untuk tidak dizalimi dalam konteks dia carrier dia. Ya. Dan kita kena bezakan. Dan saya dah tulis artikel sebenarnya. Ya, LGBT ni dia ada pengamal. Dia itu sendiri mengamalkan perbuatan itu. Satu lagi, dia advokasi perangai dia itu untuk diminta dia punya hak. Tapi ada satu pihak lagi, dia bukan pengamal dan dia bukan nak minta hak mereka supaya bebas dan makan, dia sekadar bercakap dalam konteks tadi. Protection, ya, dan sebagainya. Tiga tu mesti dibezakan dan tiga itu perlu diberi apa? Langganan dia. How do you deal with that? So, orang yang menjadi pengamal, kita kena deal dia sebagai orang yang kita anggap melanggar fitrah. Ya, melanggar fitrah yang kita kena kata dia tak betul. Kalau perlu kita nak cakap dari segi psikologi ke, dari segi agama ke, terpulanglah. Ya, dan tidak ada saya rasa mana-mana agama yang membolehkan berlakunya LGBT ini. Yang kedua ialah advokasi. Orang yang memperjuangkan supaya mereka ini diberi hak untuk mengamalkannya dan sebagainya. Itu sudah tentulah dah jadi satu advokasi yang bagi kita advokasi yang songsang. So, kita letak kategori yang mana dan kita selesai yang mana. Jadi bagi saya yang saya bercakap dalam konteks undang-undang ni yang saya sebut tadi bahawa dia lebih kepada kategori tadi. Kategori yang melihat secara menyeluruh. Dan saya sendiri melihat bahawa apa yang dibimbangkan kalau betul perkara ini diberikan satu kuasa dan sebagainya, seolah-olah mereka akan lebih bebas untuk lakukannya di peringkat di publik. Nah, itu kita kena tengok pula lah. Di publik ini pula saya rasa dia ada nilai-nilai budaya kita. Ada nilai-nilai apa undang-undang yang terpakai selain daripada ini. Apa dia? Antara lainnya ialah undang-undang perbandaran, Akta Undang-Undang Kecil Benaran, undang-undang agama yang tidak boleh berkelakuan senonoh ya di depan awam contohnya. Itu kita kembali baliklah kepada apa undang-undang yang ada ya. Jadi maknanya jangan kita anggap
hanya saya bercakap demikian, kita membuka pintu untuk mereka ini mengamalkannya secara bebas. Ini ada undang-undang lain yang akan follow up daripada itu. Dan saya tidak menyalahkan kita apabila perkara ini telah berani dibincangkan, maka sudah tentulah akan timbul isu. Berbeza dengan Barat punya isu yang kita bincang, dia bukan lagi soal bagi kebebasan. Dia soal mereka berhak untuk mengamal, berhak untuk berkahwin, berhak untuk itu. Saya rasa bukan bincang kita di sini. Kita bercakap tentang isu besarnya iaitu anti-discrimination. Itu isu dia. Bukan isu bagi hak untuk dia buat benda-benda yang tak senonoh itu. Kemudian dan apa itu, saya setuju pendekatan lain perlukan. Saya tidak pernah menyatakan tidak perlu pendekatan lain. Dialog, engaging dialog, offering kepada dia psychological advice, offering kepada dia. Contohnya, kenapa dia buat kerja itu? Cari makan. Macam you kata lah, dia bukannya maknya betul pun, tapi sebab nak cari makan. So kita kena selesai soal ekonomi dia. Kita kena selesai. Lebih besar daripada itu soal apa? Bagi yang mana kita kata yang mengamalkan budaya-budaya Songsang ini, soal kesan implikasi sosial, kesan dia kepada masyarakat. Dan hari ini kita bercakap tentang Cokit Road. Itu Cokit Road satu fenomena. Tapi yang lebih kena fikirlah apa jadi kepada anak-anak Cokit Road itu, yang lahir dalam keadaan gitu. Perlukah kita bagi satu pendekatan mereka disekolahkan supaya mereka tidak mewarisi perbuatan itu ketika mereka membesar, kerana mereka terpaksa berdepan dengan realiti masyarakat. So ini yang kita harus bincang, dan sebagai orang yang memerintah, kita kena tengok apa benda ni. Bukan mesti saya sokong benda tu, tapi kita kena tengok isu-isu yang seperti ini. Yang kedua adalah kebebasan. Saya setuju bahawa there must be some apa kita panggil penjelasan, pencerakinan. There must be some articulation, ya. Apa yang dikatakan asas kebebasan itu. Saya setuju. Tapi at the end of the day perlu undang-undang lah. Ya, perlulah. Nama pun undang-undang. Di situlah akan dibahaskan, di situlah akan akhirnya apa kita kata, versi kebebasan itu mesti sesuai dengan realiti setempat. There is no such absolute and apa kita panggil absolute freedom yang kita nak ambil totok daripada Amerika ke, nak ambil totok daripada France ke, nak ambil totok daripada European country ke. I don't think that is the issue. Any law in any country must respect the realities, the customs and the traditions. Itu saja. Saya rasa kita bukan ambil ceplak daripada mana-mana ni mengatakan kebebasan. Oh, kebebasan yang Amerika kata ke? Kebebasan, soal dia bukan kebebasan yang Amerika kata, soal dia bukan kebebasan yang dikata oleh France ataupun oleh European countries. Kebebasan itu kita nak tengok neraca dia apa dalam konteks negara kita. Dalam konteks dalam konteks agama kita. Dan inilah dia jadi perbahasannya. Islam macam mana yang kita nak? Islam yang pada waktu yang sama memberi kebebasan, tapi pada waktu yang sama Islam juga diberi ruang untuk ada ruang untuk dia membetuli keadaan ataupun dia berdialog. Contohnya, the Prophet sallallahu alaihi wasallam berdepan dengan isu agama yang ada di depan dia, ya, agama yang kita kata batil, ya, agama syirik. Tapi itu bukan alasan Nabi untuk nak kata kamu syirik, buat apa aku bincang kamu syirik. Tidak, tapi Nabi engage. Dan Allah sendiri kata, jika Tuhanmu kehendaki, walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a. Semua orang akan beriman. Afa anta tukrihun nas hatta yakunu mu'minin? Kau nak paksa orang ke sehingga mereka ni beriman? Mana isu dia apa? Jangan dalam kita nak gairah meletakkan kebenaran itu sehingga kita menganggap agama lain semua tak ada hak untuk ada di atas muka bumi ni. Itu isu dia. Nampak tak? Walaupun dia tahu agama lain tak betul, tapi menyatakan agama lain tidak ada hak untuk wujud, itu bukan apa yang aku ajar. Nampak tak? Walau syaa rabbuka
la ja'alakum ummatan wahidah wa la yazaluna mukhtalifin. Walidzalika khalaqahum wa tammat kalimatu rabbik la amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Dan surah Hud menyatakan kalau Tuhanmu kehendaki semua orang akan berada atas satu agama. Tapi apa? Mereka terus berbeza. Wala yazalun. Dia datang dalam fi'il mudhari'. They will remain different. They will remain different until the end of the day. Siapa yang kata dunia ni akan kiamat hanya satu agama saja, dia tak betul. Sebab itu realitinya. Dan sebab itu ada dakwah. Sebab itu ada engagement. Sebab itulah, kalau you tahu orang tu tak betul, you boleh engage dengan dia, maka nilai kebenaran tu terselah. Kalau tidak, you nak rasa benar itu apa? Kalau tidak ada orang yang berbeza pandangan dengan you. Kalau benda itu daripada agama boleh berlaku, apatah lagi hanya sekadar pandangan. Saya tak tahulah itu liberal atau tidak, saya tak tahulah. Orang boleh kata, ini liberal lah ni. Itu masalah dia lah. Tapi isu dia, apa neraca dia? Apa realiti Nabi Muhammad SAW buat? Dan Nabi Muhammad mengakhiri risalah dia, keliling dia masih ada lagi yang bukan Islam. So, ini realiti. Sebab itu ada dakwah. Sebab itulah Tuhan Allah SWT kata, hatu burhanukum in kuntum sadiqin. Mana buktinya jika kamu menyatakan kamu itu benar. Nah, pembuktian inilah yang bila kita bawa dengan hujjatullahil balighah, hujah-hujah Allah yang maha agung itu, maka di situlah orang kata, kalau begitu inilah yang betul. Kerana betulnya itu kerana hujah dia. So the Prophet ajar kita dalam konteks ini supaya bersikap terbuka, dan kebebasan itu tidak boleh digadaikan hatta di atas nama kebenaran Islam. Sebab itu ada ayat la ikraha fiddin. Kerana Islam itu agunglah, maka dia memberikan kebebasan kepada manusia. Dan akhirnya kerana Islam itu benar, dengan hujah-hujah dan engagement, dan paling penting hidayah Allah, disitulah terserlahnya kalimatullahi hiyal ulia. Kalimah Allah itulah. Before you come to that stage, proses dia apa? Itu tadi. Engage. Bincang. Buka. You tak betul, I tak akan deprive you. I will engage with you. Perbuatan LGBT songsang, saya jelas. Tapi saya akan engage with you. Adapun perbuatan menyatakan bahawa asalkan mereka tak betul, sudah tutup pintu, biarkan mereka menikmati kering. Saya rasa itu bukan isu dia. Dan isu yang saya maksudkan di sini ialah undang-undang mesti datang dengan engagement, mesti datang dengan healing, mesti datang dengan penyembuhan, mesti datang dengan kerahmatan, mesti ada sikap keterbukaan selagi mana prinsip kita tidak gadai. Saya rasa itu yang susah nak buat. Pada kita kata, tutup, sudah, habis. Itu lebih senang. Saya choose to do that, okay. Mudah kat saya lah. Tapi Islam dia tidak semudah itu. Islam perlu kepada perjuangan, engagement dan sebagainya. Saya setujulah kalau ada penghalusan tadi, perincian, kecerakinan, macam mana kita nak buat benda ini. Dan undang-undang itu tidak boleh dilihat totok undang-undang. Dia perlu dilihat kejelasan berfikir, masyarakat, mendidik masyarakat. Kalau orang tahu LGBT ni tak elok, you think dia kena support? Dia nak kena support. Sebab itu yang dia orang paksa pergi ke US, kepada United Nations dan sebagainya. Sebab dia tahu masyarakat Malaysia tak boleh terima. Bukan kerana dia orang tu jahat, tapi dia bertentangan dengan fitrah. Maka sikap kita kembalikan fitrah dia. Maka nak kembalikan fitrah dia bukan dengan ejekan dan makian setahamunan, tapi dengan engagement. Itu sahaja. Kemudian ditimbul isu halangan. Saya rasa soalan yang baik. Sebab at the end of the day, government of the day itulah yang akan memutuskan sama ada benda ini can go through or cannot go through. Okay? Boleh saya bagi kongsi sedikit macam mana undang-undang di go through dalam negara ini? Okay. Siapa kaji sains politik, dia akan belajar apa yang dinamakan sebagai peranan parti-parti politik dalam menentukan dasar-dasar negara. Dia ada dia punya peranan. Ya, imam peranan dia itu melalui advokasi. Dia advocate something through dia pressure bahawa ini parti dia minta begini. Di manakah dia akan voice out this? Melalui perhimpunan
agung dia. Sebab itu you tengok dalam perhimpunan agung dia akan ada usul untuk kerajaan. Sepatutnya kan dari segi usul itulah yang akan memberi desakan untuk kalau kerajaan itu demokratik lah. Dia akan terima dan dia akan bincang mana baik buruknya dan sebagainya. Itu satu. Cuma amalan di negara kita, keutamaan pressure, keutamaan consultation, malangnya hanya dirujuk kepada parti yang memerintah. Dalam kes ini, UMNO. Any law, selagi orang UMNO tak lulus atau tak bagi pandangan for or against, dia tidak akan bentang dalam parlimen. Sebab itulah cara UMNO berfikir. Dan itulah mungkin dia merasakan dia parti in power, maka berhak orang daripada parti dia itu memberi pandangan. Sedangkan itu tidak semestinya berlaku demikian. Dalam konteks perubahan landscape politik dan kita kata sokongan besar yang diterima oleh pembangkang walaupun tidak menjadi kerajaan, perlu diambil kira bahawa pandangan-pandangan lain juga mesti diambil kira. Jadi saya dipahamkan dari segi amalannya, apa saja undang-undang yang kita buat, akhirnya bila sampai takat kabinet nak bentang, dia akan jumpa dulu dengan UMNO. Cuma saya skeptikal sikit lah. Yang kita cakap ni lah, rasa-rasa orang UMNO nak duduk. Itu you jawab sendiri lah. Melihatkan kepada cara berfikir mereka. Dan saya juga tidak kata mesti semua diterima. Macam saya katalah, bottom line dia hak kebebasan suara. Tercapai atau tidak? Kalau dia sincere lah. Dari situ tak apalah. Contohnya, saya tidak menolak kemungkinan dia kata soal gender ni kita buang dulu. Okay, fine lah. Bagi saya, pada saya nak mati-mati pertahan soal gender, ada lebih benda besar lagi saya kena bagi prioriti. So you must be practical tau, sebagai orang politik yang duduk dalam bidang apa kita kata legislatif. Ada benda yang kita nak sangat-sangat, tapi dalam kita melihat itu semua tak dapat semua, jangan tinggal semua. Ma la yudriku kulluhu la yutraku kulluhu. Kalau lah boleh dapat semua, masya-Allah lah. Tapi itulah perjuangan. Step by step. Jadi bagi saya, apa saja yang diputuskan oleh pihak peguam negara itu sendiri akan terdedah kepada mungkin penambahan, kekurangan, atau di patch up di sana sini. Cuma soal dia, kita tengok dalam perundangan ini kita kena pastikan bahawa tidak semua benda yang kita kena dapat, dan dia juga mesti tidak dibaca hanya Akta Keamanan Nasional saja. Saya daripada pihak Law and Policy Reform, Law and Policy dalam NUCC, bersama dengan Datuk Saifuddin, kami sekarang sedang embark satu projek yang harap kita dapat kelulusan sebagai satu NUCC punya contribution, iaitu kita akan memastikan satu institusi reformasi perundangan dan polisi. Untuk kita tengok balik, the laws, existing law, adakah sesuai, adakah dia ini boleh dipakai lagi dalam suasana hari ini, apa perkembangan baru yang berlaku, supaya kita bagi cadangan. Dia ada satu, di negara-negara lain dia ada satu institutional reform, law reform institution. Malah kalau di negara Thailand dia ada mahkamah perlembagaan, constitution law, court, di mana constitution court akan menafsirkan ini makna apa undang-undang ni makna apa, dan kita tak ada constitution court itu. Apa yang ada dalam konteks kerajaan ialah dia panggil jawatan kuasa penyelarasan undang-undang. Jawatan kuasa ni, tapi institusi dia ada dia punya peranan dia ada dia punya. So itu part of our ni. Kemudian kita juga akan mencadangkan dalam bajet yang akan datang, kita akan jumpa dengan menteri yang bertanggungjawab untuk bentang bajet ni, sejauh mana isu-isu unity ni boleh dimasukkan dalam bajet tahun ini dalam konteks insentif, dalam konteks insentif. Contohnya lah tadika-tadika yang multiracial,
dengan program multiracial, mungkin diberi insentif. Diberi insentif bagi kat dia apa ni, insentif lah. Supaya diberi galakan. Begitu juga kita sebut SCR, Social Corporate Responsibility itu, kita tegaskan dengan Social Corporate Responsibility yang mana dia memastikan workforce dia itu terdiri daripada multi-racial. Dia mengurangkan birokrasi. So itu antara benda-benda yang kita sedang fikir. Maksudnya itu bukan undang-undang, itu policy. So law and policy they come together. Tadi sebut tentang perincian, saya lupa nak sebut satu, dan ini penting, isu discrimination. Melayu 153. Hak kebebasan Melayu tu dia sebut, tak apalah, Dr. Farouk sebut, dia sebenarnya temporary, dia bukan sampai bila-bila sebab nanti we agree on that. Tapi the fact of the matter, dasar kaum baru memang tidak wujud dah. Memang tak ada dah. Tapi yang dia pakai, dia gantiankan dengan dasar baru, apa dia panggil? Dasar Komun Nasional. Dia pakai, tapi konsep dia masih tak lari daripada tu. Cuma kita melihat supaya benda ini tidak bertentangan dengan apa tu prinsip Federal Constitution. Kita ada menyebut tentang apakah yang kita maksudkan dengan discrimination. Ada beberapa kriteria yang kita telah tetapkan di mana kita telah bezakan antara positive discrimination dengan negative discrimination. It exists in all laws. Apa yang kita namakan sebagai affirmative action. Yang dimaksudkan dengan itu ialah perkara-perkara yang melibatkan konteks. Konteks tu maknanya saya ada pelajar miskin di luar bandar, Melayu. Saya ada pelajar yang well to do, berbangsa lain pada Melayu, di bandar. Seorang dapat 11A. Yang ni dapat 5A. Now, bila saya bagi beasiswa kepada dia, you tak boleh kata, ni 5 macam mana dapat? I 11 tak dapat. What is the context? Dia come from rural area. Dia doesn't have the facilities. Dia susah. Competition dalam sekolah dia tak macam sekolah-sekolah di bandar yang very highly competitive. So 5As here, quality 5As dia mungkin sama dengan 11A melihatkan apa? Konteks. Now that is not discrimination. Yang kita marah, yang dah ada, yang dah apa, yang itu. Nah ni kerana dia ada line, maka dia itu betul lah. Ya. Itu malah. Ataupun ada, okay, let's look on the other way around. Katalah pelajar itu bukan Melayu. Dia dapat 11A, tapi setting dia berbeza, dia susah, dia apa, maka layaklah dia dapat. So ini bukan isu Melayu aja, ini isu based on konteks. Kalau Melayu dia katakan discriminate kerana itu, itulah sebab dia konteks. Contohnya, then we have justification lah. So okay, justification. Kenapa you nak lantik imam Sunni yang ni Syiah? Kenapa you ambil dia? Why you tak ambil I? Ini hak I. Hey, come on brother. Justification lah. Kalau orang tahu you jadi Syiah, you ingat makmum belakang nak jadi makmum you ke? Benda real lah. Maknanya itu tak boleh dianggap sebagai discrimination. Dia beritahu justification tu kita kena tengok ya. Kemudian reasonable lah. Benda-benda yang reasonable, benda-benda yang orang kata masuk akal lah. Dari sudut perkara-perkara yang kita anggap itu discrimination, sebenarnya dari segi reasonable, benda itu bukan discrimination, yang itu positif apa. So benda ni tidaklah discrimination dalam konsep yang mutlak, tapi discrimination yang kita kategorikan antara positif dengan negatif. So benda itu bagi kita realistically speaking itulah maksud dia tidak bercanggah dengan perlembagaan. Itu dulu tak ada benda-benda ni. Dulu dia tak spell out tau. Dulu dia boleh open for manipulation. Tapi bila ada justification dari satu. Yang kedua, apa kita nak buat dalam konteks percanggahan dengan kuasa negeri?
hatta without this law pun dah ada banyak pencanggahan. Maksud pencanggahan di situ based on apa? Based on kuasa. State list menyatakan bahawa antara kuasa negeri ialah apa? Dia ada kuasa untuk nak menentukan urusan-urusan agama. Ya. So kami tidak mahu campur tangan dari segi banyak isu kalau kita nak campur tangan. So bagi kami macam saya katalah, you nak reform benda ni, jangan nak buat semua benda you dapat. Tapi saya bagi satu contoh ajalah, senang lah. Semua negeri-negeri yang ada hari ini meletakkan Syiah sebagai satu ajaran sesat. Dulu mereka kategorikan Syiah Zaidiyah, Syiah apa, yang lain tak boleh. Hari ni dia dah repel yang tu, semua dia bubuh blanket. So you can imagine macam mana benda ini kalau kita nak jadikan isu diskriminasi, maka akan timbul kuasa di peringkat. So bagi kami yang tu kita nak, practically speaking, perlu kepada pengiktirafan juga kepada kuasa ni, for whatever putusan itu betul atau tidak, itu cerita lain lah. Jadi kita ambil kira lah semua isu-isu ni. Kemudian ini yang saya kata tadi bahawa kita tidak go against the constitution. Kita cuba macam contoh artikel 3 Islam agama Rasul Persekutuan juga termasuk isu-isu Islam. Kita tak nak go into details benda-benda yang telah diputuskan sebab dia akan create another. Cuma macam apa yang kita buat melalui seminar, apa yang kita buat melalui dialog, engaging, kemudian mendefinisikan erti Islam dalam konteks artikel 3 itu, lebih banyak berintellectual discourse, discussion, hinggalah kepada satu tahap diberi makna artikel 3 itu menurut yang kita tahu dalam artikel 3 pun dia melalui berbagai fasa development on understanding what article 3 is all about, and it will continue. It will not stop. For example, tradisinya artikel 3 Islam sebagai Muslim ni, Islam ni resmi-resmian saja. Itu daripada zaman Tun Saleh Abbas lagi. Tapi perkara itu telah berubah apabila kes kes pendakwa raya dengan yang pakai serban tu di Mahkamah Tinggi. Apabila hakim ketika itu menyatakan Islam tidak boleh dilihat sama dengan agama lain. Kalau dilihat sama, tak akan disebut artikel 3. Dia Islam as a way of life, Islam sebagai itu berbeza dalam agama lain. Walaupun Mahkamah Rayuan mengalahkan hujah itu, tapi dia valid, tetap menyatakan bahawa dari sudut perkembangan definisi Islam, dia membawa makna yang berbeza hari ini. So itu maksud saya, undang-undang bukan dia habis itu, tidak. It is us. It is the maturity of the society and the leadership give meaning to artikel 3 ini, apa makna Islam. Di sinilah perbalahan-perbalahan dia. Nak jadi Islam liberal ke? Nak jadi Islam apa ke? Nak jadi Islam Taliban ke? Nak jadi Islam Daesh ke? Daesh itu istilah bahasa Arab, Islamic State. Kalau dengar Daesh itu, dia singkatan pada Daulah Islamiyah Iraq wa Syam. Itu yang dipakai IS. Dulu ISIL, sekarang jadi IS pula. So, adakah itu yang kita nak? Adakah ekstremisme kita nak biarkan? Yang ni kita kena tengok dalam perspektif lain lah. Advokasi yang kita buat, macam mana kita nak didik masyarakat. Akhirnya, artikel 3 remain, tapi makna dia akan mendapat tafsiran yang berbeza.